Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltami fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang datang kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju syurga. Alhamdulillah, berjalan rahmat Allah dan bersama-sama malam ini untuk kita meneruskan kajian kita Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari, dan saya sudah wanyakan kepada tuan kalau ada satu hadis yang sahih, kita tak boleh kata dalam Bukhari tak ada pun, dalam Muslim tak ada pun, macam mana kata itu sahih. Dalam Bukhari pernah ditanya, hal yastaw'ab kullu hadis sahih fi hadha al-kitab. Adakah semua hadis sahih ada dalam kitab kamu? Adakah semua hadis sahih ada dalam kitab kamu? Artinya dalam kitab lain tak sahih. Itu maksudnya. Hal yastaw'ab, adakah semua hadis sahih ada dalam kitab kamu? Jadi makna dalam kitab itu tak ada hadis sahih. Saya kata tidak. Bukan semua hadis sahih ada dalam kitab ini. Sebab hadis sahih itu terlalu banyak, dan aku tidak mampu untuk kumpul semua sekali. Kalau kamu nak cari hadis sahih lagi, carilah lagi dalam kitab Muwatta ada, kitab Abu Dawud ada, kitab Tirmidzi ada, carilah dalam hadis lain. Hadis sahih bukan sekadar dalam kitab ni, ada dalam kitab yang lain. Tetapi yang ada dalam kitab aku ni semuanya hadis sahih. Semuanya hadis sahih. Contoh yang kita akan baca pada malam ini adalah dalil adanya siksa kubur. Kita pun tak faham sebab Mu'tazilah tolak hadis siksa kubur, sedangkan disebutkan dalam hadis Bukhari tentang hadis siksa kubur. Okey. Jadi tuan-tuan kita tengok hadis yang malam ni, hadis 690. Hadis bilangan 690, surat 84. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar anna al-yahuda ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minhum wa imra'atin zanaya فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, ini Abdullah bin Umar anak kepada Sayyidina Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadapkan seorang pria dan seorang wanita mereka yang keduanya kedapatan berzina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya keduanya dihukum rejam. Dia tak tahu apabila hukum rejam, lepas ni kahwin lagi. Itu kena tahu. Kalau hukum rejam, lepas ni dah kahwin lagi dua orang ni. Artinya sudah berkahwin. Dalam Al-Quran sebut surah Nur, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Adapun berzina lelaki dan berzina perempuan yang belum lagi berkahwin, fajlidu, pukul, cambuk, cemeti, pukullah mereka itu mi'ata jaldah, 100 kali. Pukullah mereka itu 100 kali. Bagi orang yang belum berkahwin. Bagi orang yang dah berkahwin pula, tak mana dalam Al-Quran. Ustaz, saya tak jumpa pun dalam Al-Quran
Kalau Al-Quran tak ada pun, orang dah kahwin, siapa jadi rejam? Sayyidina Umar baca, sesungguhnya telah diturunkan dalam Al-Quran, yaitu bagi orang yang telah berkahwin, laki-laki dan perempuan, maka hendaklah dihukum rejam. Tahu? Asy-syaikh wal-syaikhatu idza danaya farjuhuma al-batta. Asy-syaikh wal-syaikhatu idza danaya farjuhuma al-batta. Adapun asy-syaikh wal-syaikhatu artinya orang tua yang telah berkahwin dan perempuan yang telah berkahwin. Idza zanaya, apabila kedua-duanya berzina, farjumuhum al-battah, maka rejamlah mereka itu al-battah sampai mati. Kata Jurnal Syar'i dalam Quran tak ada Kata Jurnal Syar'i tak ada orang tak hafal Quran tak apa? Orang hafal Quran kata surah apa sahaja tu. Asy-syaikh wal-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-battah. Surah apa tu Ustaz? Yang saya dah hafal ni tak jumpa lah surah tu. Jadi tuan-tuan apa lagi? Surah itu sudah mansuh bacaannya. Bacaannya sudah mansuh, hukum dia masih kekal. Jadi tuan-tuan kita belajarkan. Ada yang mansuh dah dibuang dia punya bacaan dan dibuang dia punya hukum. Ada yang dah dibuang dia punya hukum, kekal bacaan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qadimu baina yaday rasulillah. Apabila kita jumpa dengan Rasulullah, maka hendaklah kita bagi sedekah. Sahabat kata ayat tu turun Zariyah. Lepas tu esok terus apa? Mansuh dia punya apa? Dia punya hukum. Macam tadi dia panjang lah. Tapi yang saya baca tak saat ni, dia mansuh dia punya bacaan, baqil hukum. Artinya hukum dia masih kekal. Apabila orang laki-laki dan perempuan yang telah berkahwin dan berzina, farjumuhum al-battah, maka adalah kamu berjaga sampai rupanya tuan-tuan dalam kitab orang Yahudi pun macam tu. Dalam kitab Taurat pun macam tu juga. Apabila seorang laki-laki dan perempuan yang telah berkahwin, maka hendaklah mereka itu dihukum rejam sampai mati. Dalam kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa. Ini orang Yahudi kan? Beberapa orang Yahudi. Artinya orang Yahudi ini adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dalam kitab Taurat pun kata macam juga hukum rejam. Lantas keduanya direjam di tempat-tempat jenazah di samping masjid. Artinya kedua itu dihukum rejam sampai nanti di samping masjid. Contoh yang kata ini hukum belantara. Jangan kata hukum belantara. Hukum Islam bukan hukum belantara, tapi dia menjaga umat. Semua tu tuan-tuan kena belajar, kena erti kan. Pasal apa hukum rentan pemberontakan, pasal apa ada hukum potong tangan, pasal apa ada hukum itu tu kena belajar. Kena belajar apa hikmah di sekolah. Dan tuan-tuan tengok di Saudi, jenayah yang paling hampir nil, hampir kosong. Satu-satunya negara Islam yang menjalankan hukum yang ada dalam Quran adalah Saudi. Dan dia jenayah dia hampir kosong. Tapi tidak pernah dihebohkan oleh orang Barat. Tapi di Eropah yang maju dengan kemajuan sains dan teknologi, setiap minit berlaku apa? Tembakan dan pembunuhan. Dia tak ada tengok dia ada hikmah dia yang kita orang Islam kena belajar pasal apa hikmah dia macam ni. Pasal apa kalau zina sampai berdiam langsung. Itu kita kena tahu sebagai orang Islam. Kalau orang Islam tanya kita kena okey. Dan malam ni bukan nak cerita dia ada cerita tu bukan nak berhebat tu hadis cerita tu. Dan tuan-tuan kena tahu pasal apa juga orang Islam laki-laki boleh kahwin 4. Pasal apa perempuan tak boleh kahwin 4. Pasal apa laki-laki boleh menceraikan isteri dia, tapi isteri tidak boleh menceraikan suami dia. Apabila harta pusaka, orang laki-laki dapat 2 bahagian, orang perempuan dapat 1 bahagian. Kita tahu pasal apa hikmah dia. Kena belajar dengan insya-Allah. Hadis 691 dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
sedang sakit keras mendekati ajal beliau. Artinya Rasulullah apabila dia sakit dekat nak wafat, beliau bersabda, Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka menjadi masjid. Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nasrani itu Kristian. Orang Yahudi dan Kristian yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka menjadi masjid. Jadi tak mana kubur nabi, tak boleh buat masjid. Tak, bukan buat masjid. Mereka kira peruntuh langsung kubur tu buat masjid di atas apa? Atas kubur. Lepas tu kita kata tu Nabi, kubur Nabi, tu kubur Nabi. Tu apa nak jawab tu? Dalam masjid Madinah ada kubur Nabi, apa nak jawab tu lah? Itu bukankah menjadikan kubur Nabi sebagai masjid juga? Itu kita kena faham. Kubur Nabi itu ada selepas ada masjid. Dah faham tak tak? Dan tempat kubur Nabi sekarang ini adalah asalnya rumah Nabi. Rumah Nabi, Hujratul Nabi, tempat Nabi. Lepas itu masjid itu sudah ada. Bukan kata kubur ada baru buat masjid, tapi kubur sudah ada baru ada. Masjid dah ada baru jadi baru jadi kubur. Itu kita faham tak? Jangan berkata tu. Kata Aisyah menambahkan, kalau tidak demikian tentu mereka menyatakan bahawa itu kubur Nabi tanpa aku khawatir akan dijadikan masjid. Itu satu nota. Kebiasaan orang-orang Yahudi, nota bawah. Kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, yakni Kristian, apabila nabi-nabi mereka telah meninggal, mereka mendirikan rumah-rumah di atas kuburan dan mereka gunakan untuk tempat beribadat. Perbuatan seperti ini tidak disukai Allah Ta'ala, bahkan dikutuknya. Kubur Nabi Muhammad SAW pada mulanya tidak ditinggikan seperti sekarang oleh para sahabat, kerana dikhawatirkan akan dijadikan masjid oleh orang banyak. Jikalau tidaklah keketaran akan terjadinya perbuatan tertentu ini, tentu kubur Muhammad SAW akan dinyatakan, maksudnya dijelaskan kepada orang ramai. Contoh nak bila Nabi wafat, dia duduk dalam bilik Nabi, dalam rumah apa? Dalam rumah Nabi. Orang tak boleh tengok. Orang nak tengok rumah Nabi, kalau orang nak tengok rumah Nabi, kena masuk dalam rumah apa? Masuk dalam rumah Aisyah dulu. Itu contohnya. Jadi orang tak buat, takut orang jadi tuan kan. Jadikan rumah. Tapi insyaAllah orang Islam dia tak buat itu. Pasal Nabi sudah apa? Nabi sudah ajak dan sudah tanam tauhid kepada orang Islam. Tuan-tuan satu nak peringat tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan ada kita orang lain. Tuan-tuan jangan buat binaan. Jangan buat binaan. Macam kubur di Singapura. Kubur di Singapura. Tuan-tuan ada beras dalam internet dia. Perkuburan di Singapura. Enter tengok, baca tengok. Dia buat ya Allah dengan segala. Tapi banyakkannya mereka itu jenis-jenis apa dalam biar orang tak tahu lah, kita tahu orang yang tak tahu. Tuan-tuan cari perkuburan di tanah perkuburan di Singapura. Cari tengok. Mereka buat dengan mar-mar lah, dengan buat ya Allah cantiknya. Ni masuk kubur nak masuk. Kira kalau kita di Malaysia ni elok malam takut kubur, itu boleh lena. Kira pak toto lah tu kira. Saya cari Allah. Saya dapat tunjuk dari mata mereka saya. Ustaz tengok ni kubur di Singapura. Nabi tak bagi. Nabi larang kita buat bangunan. Kita buat macam barbar lah. Di sini tak ada kan. Di sini tak ada. Kita buat macam binaan cantik dengan ukir nama macam di tubuh kebangsaan, tubuh negara. Jangan buat yang dilarang oleh Muhammad SAW. Itu kena jaga. Hingga kadang-kadang ulama dia kata tulisan batu nisan pun tak boleh. Kalau kita baca batu nisan itu makruh. Tapi kita fikir itulah, kita buat tulis nama tu nak bagi apa? Bagi kenal, bagi anak kenal, bagi cucu kenal, bagi cicit apa? Bagi cicit kenal, itu dah tak ada. Okey. Dia bukan promosi batu nisan. Okey. Dan Talha
bin Abdullah bin Auf radhiyallahu Abdullah bin Auf radhiyallahu katanya, aku solat jenazah di belakang Ibnu Abbas, ternyata salah. Sebelum saya baca hadis ini, saya pun tak faham. Sebab sebelum baca hadis ini, dia tanya ada 2-3 hadis lagi. Saya nak baca apa dia buat. Ini naskah asal. Naskah yang dalam Arab sebelum hadis. Sebelum hadis ini dia ada hadis lagi. Dia 2-3 hadis yang dibuat sebelum hadis ini. Okey, saya baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada boleh tak? Saya baca. Tapi yang ini memang tanda bahasa Arab saja, semata-mata, tak ada bahasa Melayu. Haddatsana Imran bin Muyassar. Jadi tuan-tuan, ini matan asal, tuan-tuan tengok berapa orang perawi dia. Tengok dia nak. Haddatsana Imran bin Muyassar. Haddatsana Abdul Waris. Haddatsana menceritakan, haddatsana itu menceritakan kepada kami oleh Imran bin Muyassar. Haddatsana Abdul Waris, ceritakan kepada kami Abdul Waris. Haddatsana Husain ibn Buraidah, menceritakan kepada kami Husain ibn Buraidah. Haddatsana Samurah bin Jundub, ceritakan kepada kami Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala sallaitu al-empat orang. Jadi ini 4 perawi dah, orang yang rawi dah. Nabi Muhammad betul kawan tu yang ni 4. Biasanya 7. Tapi hak ni dia 4 saja. Dia tak tentu lah, kadang-kadang 7, kadang-kadang 6, 5, kadang-kadang 4. Qala, dia kata Samurah bin Jundub ni, dia kata apa? Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha. Dia kata aku sembahyang di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak cetik, boleh cetik di bawah tu kosongan. Ada kosongan. Tuan-tuan tulis tu hadis 69, kita nak lupa 691.1 691, itu dalam kurungan poin 1 apa nak poin berapa? Poin 2. Pasal hadis tu sebelum 691 tu hadis ni yang dibuang ni. Saya pun tak tahu pasal apa dia setakat ni kita kata buang lah, sebab tak ada. Tuan-tuan catat tu 691.1 lah, pecahan kita buat pecahan. Okey, telah itu. Daripada Samurah bin Jundub, tulis daripada Samurah, bukan Samurai. Ada Samurai lagi. Samurah, S-A-M-U-R-A-H. Dari Samurah bin Jundub, beliau berkata, boleh. Okey. Aku sembahyang di belakang Nabi. Lepas tu SAW no? Sallallahu alaihi wasallam. SAW ke atas jenazah perempuan. Dan Nabi berdiri di tengah-tengah jenazah. Okey, boleh selesai nak? Kemudian hadis lagi 691.2. Point 2. Saya nak tulis tak mana lagi ya? Boleh lah tak mana-mana apa. Cari ada tempat kosong ya. Macam parking ada tempat kosong, selit je, tak kira tak mana. Boleh? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang jenazah
sembahyang jenazah, dan baginda bertakbir sebanyak 4 kali. Dan baginda bertakbir sebanyak 4 kali. Lepas tu hadis 6.1.3 691.3. Okey, kerana Nabi sembahyang atas jenazah kanak-kanak dan baginda berdoa gitu. Kemudian titik 2 bertindih lah. Titik 2 bertindih. Ya Allah, jadikanlah anak ini, jadikanlah kanak-kanak ini, jadikanlah kanak-kanak ini sebagai pahala kepada kami di akhirat kelak. Okey, jadi okey dah. Saya pun tak tahu siapa dia buang apa 3 hadis kan? 3 hadis. Adalah Nabi Muhammad SAW sembahyang. Kalau perempuan macam ni lah, kita kena ingat lah. Kena ingat satu. Kalau kita mana tahu tiba-tiba hari tu kita jadi apa? Tengok-tengok imam tak ada, kita pun main orang tolak kita suruh jadi imam. Kita pun naik dengan ketak lutut, lepas itu tobat tak main dah. Tobat tak main dah. Kalau orang kata jenazah ni jenazah perempuan, jenazah perempuan, jadi imam kena diri di mana? Di tengah-tengah ataupun di pinggang, di pinggang perempuan. Kalau jenazah tu jenazah lelaki, kita berdiri di kepala. Dan cara nak letak pula, orang yang letak tu kena cerdik sikit lah. Orang yang kena letak ni jenazah. Kalau jenazah lelaki, di kepala lah, di kepala tutup sikit lah. Kalau jenazah lelaki, kita letak apa? Letak macam tu. Kalau jenazah perempuan, letak dia, letak tu. Dia hendaklah jenazah lelaki itu kepalanya di sebelah kiri imam. Itu dia punya fiqah dia. Kepalanya di sebelah kiri imam. Adapun jenazah perempuan kepalanya di sebelah kanan imam. Tapi kalau jenazah perempuan tak kisahlah, pimpinan pun dia akan dibayang di mana? Di tengah, tak ada masalah. Jenazah lelaki ni jadi masalah. Kalau sehari kata silap lelaki kita letak tu imam, dia kira mayang tadi lah. Mayang duduk di kaki. Kalau tak macam ni duduk di mana? Di kaki jenazah. Ada tak? Dia kena sembahyang di kepala jenazah. Boleh? Ya, macam ni lah. Kiri imam. Imam punya tak ada? Tak kira lah. Yang pentingnya di sebelah kepala dia tu bau kiri imam. Ini kalau saya duduk macam ni, kalau kiblat ke sini, jenazah lelaki dia ada lah, maksud dia macam ni lah. Tak kisahlah kalau menghadap ke sini, jenazah tu duduk macam tu. Kalau kiblat ke sini, jangan duduk bayang kau ni saja. Kita duduk bayang macam ni elok tetapi sebab tu menghadap kiblat kau ni, kita pun pening dah. Tak, kita pegang kaedah satu aja. Kepala dia sama dengan apa? Bau yang sebelah kiri. Kalau di sini pun sebelah mana pun tak kisah. Yang penting kepala dia duduk bau imam. Okey. Kalau orang tak kalau kepala dia tu memang sah dia, tapi tidak afdal.
Wallahu a'lam bishawab. Baru masuk hadis yang tapi tuan-tuan tolong ingat Wahab tolong ingat. Mana tahu kot nanti ni tiba-tiba hadis tu dia bubuh di belakang ke. Nanti ni cuba kita ingat balik tu. Kalau dia ada sebut nanti ni di belakang kata hadis, kalau perempuan kita sembahyang di mana? Di tengah-tengah atau di pinggang dia, maksud dia dah pindah. Dia pindah tempat. Tapi kalau tak sebut langsung, hadis tu memang dah apa? Hadis tu dibuang. Jadi matan asal dan ada kita. Okey, dari Talhah bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu kata, aku solat jenazah di belakang Ibnu Abbas, ternyata ia membaca surah Al-Fatihah. Dia baca surah Al-Fatihah. Katanya supaya mereka tahu bahawa hal itu adalah sunnah. Jadi Fatihah dia baca di sana, baca rakaat yang pertama. Okey, jadi baca darah ke Ustaz? Baca untuk mengajak orang, kita baca darah. Tapi ada orang dah reti dah, kita baca apa? Baca pelan. Jadi rakaat pertama jenazah itu baca Fatihah sampai habis. Rakaat yang kedua kita baca apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rakaat yang ketiga sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sekurang-kurangnya. Kalau baca panjang terus sampai habis itu lagi bagailah. Tapi kalau kita tak boleh, kita bercakap tu je. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Cukup. Rakaat yang keempat kita baca apa? Allahumma la tahrimna ajra. Okey, cukup. Tak awak baca pendek kan? Dia takut berhenti waktu ya. Kan berhenti tu ya. Jadi sekurang-kurangnya baca tu. Saya mengajarkan pelajar di sekolah, saya mengajar macam tu. Bagi dia sampai basic dulu. Pertama baca apa? Baca Fatihah. Rakaat yang kedua baca selawat. Rakaat yang ketiga Allahumma ighfir lahu warhamhu. Rakaat keempat Allahumma la tahrimna ajra. Dah dia boleh dah baru kita bagi panjang sikit. Jadi basic tu boleh. Insya-Allah. Dia kata jadi yang pertama Fatihah, yang kedua selawat, yang ketiga apa semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita buka persoalan 85. Kita mesti rekurs 10 kalau kita datang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya ulang persoalan 85. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan itu, setiap orang yang akan mengikuti solat berjamaah hendaklah bertakbiratul ihram dan mengikuti jamaah dengan tenang, seperti diisyaratkan menerusi hadis sahih, idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'auha wa atauha wa antum tamshuna fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Apabila solat hendak didirikan, janganlah kamu melaksanakannya sambil berlari, tetapi lakukanlah sambil berjalan. Maksudnya bukan sembahyang sambil jalan, tapi pergi tempat apa? Di tempat. Itulah. Apa yang kamu dapatkan, maka lakukanlah solat itu, dan apa yang tertinggal darinya, maka sempurnakanlah. Tak payah lari tu. Tak payah lari. Kadang-kadang kita jadi imam tengah rokok, tengah jipuk dengan kain apa? Kain pelekat di belakang. Rupanya orang ligan apa? Ligan orang. Kalau dia boleh abad atau imam, dia boleh abad, dia abad dah. Tunggu sah, saya tak sampai lagi. Tak payah lari macam tu. Rasulullah tak buat sahabat yang lari macam tu. Sebab kata jangan buat dah lagi tu.
Coba tanya sahabat siapa yang lari tadi? Yang lari dari 3 rakaat ni, dia kata saya ya Rasulullah, Rasulullah kata jangan buat dah. Jangan buat dah. Nabi kata alaikum bisakinati wal Allah. Baiklah, tak ada masalah. Kalau sekiranya kamu dapat rakaat tu okey, dapat. Kalau tak dapat, imam bagi salam, kita apa? Kita sambung. Seseorang juga wajib berhenti sejenak bagi mengkonsentrasikan fikirannya. Untuk konsentrasi, memusatkan ataupun memfokuskan fikirannya disertai niat ketika takbiratul ihram sambil berdiri. Setelah itu baru dia menunaikan rukun yang sedang dilakukan oleh imam. Apabila dia sempat iman agak rokok bersama-sama rokok dan tamakninah, maka dihitung baginya 1 rakaat. Tetapi apabila imam telah beriktidal, bangun dari rokoknya dan keluar di bata-bata rokok sehingga makmum tidak sempat tamakninah dan rokoknya, maka dia dikira tidak mendapat rakaat tersebut. Okey, saya suka ulang. Kalau ada orang main kali ni, kalau orang ikut kuliah saya di Ramadan tu, dia tahu lah. Tapi orang yang baru ikut, jadi saya suka banyak 2-3 tahun. Benjamin macam kita potong. Boleh buat sini kan? Kasih dia. Okey, tuan-tuan, saya suka banyak saya suka melihatkan 2-3 perkara. Orang yang diutuskan itu tak tahu. Orang yang mau main malam kan. Okey, seorang yang asbuk kita kena ingat. Apabila imam ngomong. Pokok kita main. Saya mau main asbuk. Saya maksudnya ini cerita dia awal ligat. Ini awal ligat dah. Apa yang tadi bang? Tapi rokok dia jadi ini sebab dia tapi rokok saya mau main masuk kan saya masuk saya main tu memang passionnya 3 rakaat apa yang saya kita main sini kita buat cepat takbir yang macam itu tidak sah. Kita cepat-cepat takut dia bangkit kita pun main takbir yang macam itu tidak sah. Kita kena main lagu mana? Kita kena main sini lepas Allah. Kita kena takbir dulu. Takbir betul dia tegak. Takbir betul orang wajib kita kena tegak. Allah Akbar. Boleh kawan? Allah. Ulang macam tak sah dia punya apa? Dia punya main. Dia ingat ada rakaat, rupanya solat dia ada apa? Solat dia jangan. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mendapat rakaat. Saya main sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedangkan yang ini confirm dapat rakaat. Kalau saya suruh berhenti, saya suruh taukid boleh tak? Okey, pokok dulu lah. Okey, saya mulai. Allahu Akbar. Okey, ini confirm tak dapat. Dikira tidak dapat rakaat. Orang jahil tuan-tuan, dia jenuh, dia dia ingat kita dapat rakaat tu. Sekali lagi apabila imam bagi salam, dia bagi salam bersama dengan imam. Solatnya tidak sah. Sebab apa? Sebab tidak cukup rakaat. Kalau sembahyang maghrib 3 rakaat, artinya dia dikira sembahyang 2. Pasal rakaat yang pertama tak sah, dia tak dapat. Okey, itu jelas bagi orang yang ngaji. Bagi orang yang tak clear, ialah berlaku ini orang yang ngaji dan tak ngaji
dua-dua sama-sama kadang-kadang dia keliru. Ini masalah habis apa faham? Dia selisih. Kita yang main. Allah. Okey. Apa? Dia selisih itu dia sikit sangat. Okey, boleh. Saya dah buat gitu. Saya tahu okey tak? Okey. Apa sisi dia? Sikit sangat. Dia nak bagi dapat rakaat itu macam mana tuan-tuan? Dia kena rukuk dan dia kena rukuk Allahu Akbar Allah. Okay. Kalau macam ni baru kira apa? Baru kira dapat. Okey, sekarang ni dia jadi ragu-ragu. Kita tak jelas. Okey, rukuk. Saya baru Allahu Akbar. Okey. Apa? Jadi kita jawab ish. Dapat kan tak dapat? Dapat kan tak dapat? Kalau macam tuan-tuan, jawapan yang paling senang ialah kita kira apa? Dapat. Tapi jangan lagu ni pula. Okey, rukuk. Kalau lagi ni, jadi teruk. Allah. Oh, kita tak dapat. Kita tak dapat. Mudah macam ni pun kita tak dapat. Kita tak dapat. Itu kan, jadi ada yang kes yang selalu sebut tu, main tu. Dia semayang ada apa tu? Semayang apa itu? Isyak kan? Isyak. Dia bayar rokok. Jadi apa tu? Elok imam bagi salam, artinya dia rokok dan komak ni lah. Dia kata imam. Elok imam bagi salam, dia tambah lagi tu. Solatnya tidak sah. Sebab dia dikira solat isyak 5 apa bila masih ada soalan katanya. Kok ada yang nak sani dia tak apa clear? Kalau tak tanya saya akan beri clear lah. Tetapi apabila imam telah beriktidal, bangun dari rukuknya dan keluar daripada batas rukuk sehingga makmum tidak sempat tumaninah dalam rukuknya, maka dia dikira tidak mendapat solat. Tuan-tuan garis tak tu? Makmum tidak sempat tumaninah. Tumaninah tu maksud dia berhenti. Subhanallah, subhanallah. Kemudian kita setengah lama, kemudian bawa imam bangkit, itu maksud dia tumaninah. Kita tengok ni ada pengarang dia bahas sikit bawah tu. Dia kata bawah-bawah sekali, nota kaki. Di sini ada permasalahan yang agak rumit. Apakah makmum mendapat satu rakaat? Kita baca nota bawah tu. Surat 46 nota bawah. Apabila dia sempat mengikuti rukuk berserta imam, ataupun dia harus membaca Al-Fatihah pada rakaat tersebut sehingga dia dihitung mendapat satu rakaat. Nak cari dalil. Kalau imam rukuk, adakah dia kena baca Fatihah atau dia terus rukuk? Saya rasa kebanyakan tahulah jawapan dia, cuma nak cari dalil. Menurut Imam Mazhab 4, seorang makmum mendapat satu rakaat apabila dia sempat mengikuti rukuk imam. Artinya kalau dia rukuk dengan imam, artinya dia kira dapat rakaat. Dalam sebuah hadis diceritakan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mengikuti solat Nabi SAW ketika Nabi sedang rukuk. Dia melakukan rukuk sebelum sampai ke saf. Maksud dia rukuk di mana? Di pintu sana tu. Kita sembahyang, Nabi sembahyang sah di sini, sahabat sembahyang di sini. Dia nak bagi dah rakaat, dia masuk masjid atau dia tengok orang rukuk, dia Allahu Akbar, dia rukuk di mana? Di pintu sana. Okey. Hal itu diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menambah semangat kerakusan ibadatmu. Maksud dia Allah Ta'ala bagi semangat. Tahniah lah kerana semangat buat ibadat. Kalau orang lain tak merah. Tetapi janganlah diulang perbuatan itu. Artinya
Apa maksud dia jangan ulang apa? Nabi kata jangan buat lagu itulah. Jangan hang sampai di dalam masjid, hang tak, bagi sampai sah dulu. Bagi sampai sah baru apa? Baru rokok. Itu contoh. Okey. Ya, tapi cerita di sini tak tahu lah, tapi kalau di Mesir tu tuan-tuan abang lagi hak yang tak pernah masuk sah ni orang dia kagak suruh. Dia tak pernah masuk sah, umur hidup. Dia tu saya tak pernah tengok dia mayang masuk sah, dia mayang sebab kasut dia. Orang dia mayang imam baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dia mayang sebab kasut sana. Allah. Dia bahagian jaga kasut. Kalau seumur hidup dia macam tu, kesian. Tapi jemaah dapat dah? Dapat. Dengan syarat dia jangan lebih daripada 300 hasta. 300 hasta ni kita dah tulis dulu berapa meter lah. Zamri, berapa meter ni? 175 135 105 105 meter. Lebih kurang macam tu lah. 105 meter lebih kurang macam tu. Jadi jarak dia jauh juga lah. Bagi saya, ahli ilmu, para ulama telah sepakat bahawa rakaat itu dapat dicapai apabila makmum sempat mengikuti rakaat bersama imam. Demikian dinukil ataupun dikutip oleh Ibnu Al-Munzir dalam Al-Awthah muka surat 115 juzuk 3, beliau mengatakan setiap orang yang mendapatkan imam sedang rakaat lalu dia rakaat bersamanya, maka dia mendapat rakaat tersebut dan dianggap telah baca Fatihah. Siapa tengok dia punya Fatihah? Imam. Al-imam dhamin dia panggil. Al-imamu dhaminun. Imam itu penjamin Fatihah kepada makmum yang masbuk. Sebab tu tuan-tuan makruh orang yang jadi imam tu bacaan dia tu kurang elok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia punya tajwid dia maflirah. Mari syukur Zat baca 1, Zat baca 6, Zat baca 5, maaf ni dia Zat 5, Zat 6, apa-apa. Artinya dia bacaan dia dia tak elok. Jadi makruh orang yang menjadi imam itu. Macam mana dia nak jamin orang padahal dia nyeri pun teruk. Tak boleh. Macam mana dia nak tanggung orang lain sedangkan dia pun tak teruk. Boleh. Anak ada 2 orang, pendapatan 300, biar nak angkat lagi 3 orang. 2 orang nak bela apa? Tak boleh. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu sekalian datang bagi menunaikan solat sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka bersujudlah tetapi jangan dihitung apa-apa. Barang siapa yang mendapat kesempatan rokok, maka dia mendapat rakaat itu. Maksudnya kalau dia rokok bersama dengan imam. Riwayat Abu Daud Rasulullah 36 Al-Hakim Mahmud. Kemudian kita tengok di bawah, penggat bawah. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam sunannya muka surat 90 juzuk 2 bahawa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, siapa yang tidak mendapatkan rakaat bersama-sama imam, maka dia tidak mendapatkan rakaat. Hadis ini pun sahih. Jadi tuan-tuan, pengarang dia waktu-waktu dalil untuk menjadi dalil kepada kita bahawasanya siapa yang dapat rakaat bersama dengan imam dan pemaknina, maka dia kira dapat rakaat itu. Okey, kita tengok sikit tuan-tuan. Kewajipan memperdengarkan bacaan pada diri sendiri. Qala tabi'i Abdullah bin Sakhbar, sa'altu Khabbab akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil awwal az-zuhr wal 'asr? Qala na'am. Qal bi ayyi syai'in kuntum ta'rifuna dzalik? Qal bittirab lihyatihi. Seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Sakhbar mengatakan, aku bertanya kepada Khabbab bin Arad, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dan surah pada rakaat pertama pada solat Zuhur dan Asar? Adakah Rasulullah baca Fatihah pada solat Zuhur dan Asar?
Dia menjawab, ya, aku bertanya lagi, dengan apa kalian mengetahui hal itu? Dia menjawab dengan gerakan janggut dia. Jadi makna apabila dia baca, janggut dia apa? Bergerak-gerak. Tambah lagi banyak, lagi nampak. Buat ikut panjang dia tak ada. Al-Hafiz Al-Baihaqi dan As-Sunannya mengatakan hadis ini menjadi dalil bahawa kita harus menggerakkan lidah ketika baca bacaan dalam solat. Ketika baca bacaan dalam solat. Okay. Jadi makna apa? Kita kena baca tu kena gerakkan lidah. Ini syariat atau syariat. Kalau kita tak baca latih pun Tuhan tahu. Baca latih Allahu Akbar. Katanya baca apa? Baca latih. Pasal apa baca latih? Allah baca latih pun Tuhan tahu. Tak boleh. Dia sebab syariat dia Rasulullah SAW adalah dia itu penyampai syariat. Jadi apabila Rasulullah menggerakkan tu maksudnya Rasulullah membaca, jadi kita pun kena turut baca. Dia kalau misalnya nak ni tak dalam hati boleh. Saya pernah buat rawatan, saya baca dalam hati. Saya nak test ni. Sebab ada Ustaz Rahim beritahu dulu, dia kata kalau Ustaz dah elok dalam hati boleh baca dalam hati boleh. Dah ada parti lah, kena orang muka dia. Dia kita baca dalam hati. Kita surah As-Saffat. Ustaz tolong jangan baca Ustaz, panas, saya nak keluar. Kita terus baca lagi. Ustaz ni kasar, saya habaq tak jangan baca, Ustaz baca juga. Jadi kita baca dalam itu iblis lah. Iblis pun tahu apatah lagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lagi maha mengetahui. Kalau kita baca Fatihah dalam hati pun Allah Ta'ala tahu, baca surah dalam hati pun Allah tahu. Tapi oleh kerana syariat macam tu yang saya pernah contoh yang tunduk rambut dia penuh kan. Penuh dia macam tu. Tunduk memang atas rambut dia. Besar sujud tu. Rambut dia memang panjang. Ada pakcik tu juga. Pakcik tu juga ada anak sembahyang dia sebab anak sembahyang sujud itu tak sah. Dia tak apa, Tuhan tahu niat saya ikhlas. Tuhan tahu niat saya ikhlas. Tak apa, orang lain banyak ni tak sembahyang. Dia masalah dia bukan macam tu. Allah Ta'ala tahu kita ikhlas, tapi Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad itu penyampai syariat. Kita kena faham itu. Dan Allah Ta'ala kita banding dengan orang lain tak sembahyang lagi. Banyak dia orang lain tak sembahyang, saya sembahyang. Tak. Sembahyang kita tidak sah, maka sama macam orang lain yang tak sembahyang. Sembahyang kita tak sah. Kita sembahyang tapi tak sah. Macamlah orang lain yang apa? Tak sembahyang. Itu dia kena. Jadi tuan-tuan, apabila kita sembahyang, kita kena apa? Kena menggerakkan kita punya lidah. Hadis ini menjadi dalil bahawa kita harus menggerakkan lidah ketika membaca bacaan dalam solat. Bagi saya, orang yang jagungnya bergerak itu membuktikan bahawa mulut ataupun tulang rahangnya bergerak. Dan itu menunjukkan bahawa orang tersebut menggerakkan lidahnya dengan membaca Al-Quran ataupun bacaan zikir lainnya. Kecuali dia tu orang gila, tak apalah, dia pun tak berapa apa. Aku dah nyanyi lagu Aku Anak Malaysia. Aku Anak Malaysia kan. Itu orang gila lah. Tapi kalau orang normal ni kita anggap tak, kalau dia bergerak tu dia apa? Dia sedang membaca. Para sahabat biasa memperhatikan bacaan Nabi Muhammad SAW, khususnya yang berkenaan dengan solat sir seperti Zuhur dan Asar. Dan ternyata baginda SAW selalu menggerakkan lidahnya. Justru bacaan seseorang dalam solat harus terdengar oleh dirinya sendiri, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Para imam daripada mazhab 4 berpendapat bahawa menggerakkan lidah dengan bacaan itu wajib. Mazhab 4. Menurut mereka, bacaan solat itu tidak cukup dilintaskan ke dalam hati saja tanpa diucapkan. Macam saya kata tadi, kita baca dalam hati. Jangan baca dalam hati. Walaupun Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita baca dalam hati, Tuhan tahu. Tapi syariat kena baca juga. Hal itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang jelas sahihnya.
Para imam daripada 4 mazhab menetapkan hal itu sesuai dengan kesimpulan hukum yang mereka dapatkan dari kebiasaan. Semoga Allah meridai mereka semua. Wallahu a'lam bishawab. Tuan-tuan, saya nak tanya dulu. Kita kena baca. Tuan-tuan tanda dulu kita sampai tahu kita bawa kita. Ingat, tuan-tuan kena baca. Wajib kena baca. Tapi jaga, jangan baca sampai mengganggu orang sebelah. Hukum dia apa dia, tuan-tuan? Haram. 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 Bukan dapat pahala, dapat dosa. Kena ingat ni. Kita baca tahiyat, bukan orang sebelah saja dengar, orang sebelah sana pun dengar. Kalau orang sebelah kanan dengan kiri dengar, itu kita kata biasalah. Ini orang yang pertama belah kanan, orang yang kiri belah kanan, kiri belah kanan, kanan satu-satu, belah ni satu, belah ni satu. Ni orang kelima sana pun dengar. Orang kelima sana pun dengar. Hukum dia haram. Orang duduk sah belakang pun dengar kita baca at-tahiyyatul mubarakatuh sallallahu alaihi wasallam haram. Orang yang depan pun dengar kita baca at-tahiyyatul mubarakatuh sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya adalah haram. Sebab apa, tuan-tuan? Mengganggu orang lain. Orang lain punya betul jaya juga. Tu imam sendiri pun tak sunat. Tu imam pun tak sunat baca tahiyat kan? At-tahiyyatul mubarakatuh sallallahu alaihi wasallam. Yang tak imam baca doa itu apa dia? Fatihah. Kalau sembahyang maghrib dia baca Fatihah, kemudian dia baca surah, kemudian takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sembahyang isyak, kalau sembahyang subuh tambah lagi qunut. Hak lain pada tu tidak sunat imam baca doa. Tahiyat tak sunat baca doa. Masa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tidak sunat baca doa. Apatah lagi makmum. Itu kena jaga. Itu kena jaga. Tak kira nama apa. Kontrol dia kita, tuan-tuan. Baca tengok. Alah senang ya. Dah set duduk sebelah saya asal lagi. Lepas tu duduk sebelah saya asal, saya nak baca tahiyat lagi. Kalau dengar abang. So, kisah lagi pula tanya, macam mana boleh set? Dengar nak saya baca? Bukan saya dengar, orang belah sana dengar kan? Jadi tuan-tuan kena jaga. Saya bisa bayang satu masjid tu, saya jadi imam, dia berangkat tu, tapi dia tak nak ambil mengaji. Itu masalah dia. Masalah kalau dia ambil mengaji senang. Masalah dia tak ambil mengaji. Dia duduk saf yang satu, saf yang kedua. Kita imam, itu saf belakang tu saf yang kedua. Dia baca Fatihah, kita dengar. Kita dengar sekarang. Mari dia tahu. Kita hukum dia haram. Bukan dapat pahala, dapat dosa bagi dia. Dan ingat, imam pun sembahyang zuhur dengan asar saja kan. Tak apa siapa yang jadi kadang-kadang jadi imam ganti tu, imam zuhur biasa Fatihah jangan baca Quran, surah pun jangan baca Quran. Sehingga makmum tak boleh kesan. Kita baca surah tu. Itu dia punya adab dia. Dan kalau kita baca Fatihah, imam tak tahu, imam baca Fatihah, makmum tak tahu imam tengah baca tak mana. Kalau ihdinas siratal mustaqim, itu makna imam tahu kita tengah baca ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makmum tahu kata imam sedang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas itu sekali lagi pula kita baca lepas waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Makmum tahu kita baca surah alam nashrah, tak boleh macam tu. Sir, bacaan tu bacaan yang nama dia sir, yang kita saja seorang saja dengar, orang lain tak. Boleh tak? Atau tafaqahu qabla an tar'asu. Kita orang kata taklah reti fiqh dulu sebelum jadi imam. Reti fiqh dulu sebelum menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tanya? Takbir lafaz dengan
berlafaz dengan perbuatan. Dia macam ni. Sebab dia bukan lafaz perbuatan saja, dia 3 serentak jalan tu. Usalli fadhama bi salasa rak'at tu lafaz dulu. Contoh Muhammad Isya kan. Usalli fadhama Isya Allahu ta'ala hada lillahi ta'ala. Dia kena faham dah. Ada orang kata ustaz, buat apa kita baca lafaz? Kita baca fiqh dia kata isti'anatu 'alal qalbi. Isti'anah 'alal qalbi atau musa'adah 'alal qalbi. Apabila kita lafaz, dia menolong hati kita untuk apa? Untuk khusyuk satu, yang kedua kita konsentrate, yang ketiga, yang keempatnya ialah kita boleh tu. Usalli fardhu isya 4 raka'atin imaman, pada imam lah. Ada lillahi ta'ala. Itu lafaz dulu. Kemudian Allah. Niat tu antara Allah dan ba. Niat tu antara Allah dan ba. Qasad ta'rif ta'yin tu antara Allah dan ba. Tapi kalau usolli tu lafaz. Niat lah. Apa soalan nak tanya? Takbiratul ihram. Semua sekali serentak. Takbir dia sekali serentak semua. Takbir niat tu yang kita takbiratul ihram tu ialah apa dia? Kalau macam ni tak nama takbiratul ihram, Allahu akbar tanpa niat, dia nama dia tidak takbiratul ihram. Ataupun takbiratul ihram sahaja tanpa niat, ataupun niat saja tanpa takbiratul ihram, dia takbir dia tak pakai. Dia kira apa? Semua berjalan serentak. Allah, artinya apa satu niat pun jalan. Allah. Saya tak bagi atas mazhab ni. Saya bagi atas mazhab Syafi'i. Tak mau bincang mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali itu saya tak bincang lah. Kalau kita bincang tu jadi apa? Jadi panjang cerita. Jadi saya bagi atas fatwa atas ala mazhab Syafi'i dan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i dia Allahu Akbar. Niat tu antara Allah dan ba. Artinya lafaz takbir angkat tangan dengan niat itu semua sekali itu dinamakan takbir. Rangkuman daripada himpunan dari semua itu dinamakan takbir. Wallahu a'lam. Ada soalan? Jadi mana kena sujud ke tak? Tak boleh imam. Kita tak boleh imam. Kita Allahu Akbar dan nak sujud. Apabila kita nak sujud, tiba-tiba dia apa? Dia bangun. Bukan imam. Imam tu memang duduk depan kita ada. Macam mana nak berdua kita? Sedangkan imam dah takbiratul ihram, imam dah rukuk, imam dah i'tidal, imam dah sujud, imam dah duduk antara dua sujud, imam dah sujud. Dia dah lari kita kalau cara padang tu satu pusingan lah. Satu round dah duduk depan kita. Kita Allahu Akbar, kita baru mula. Kita tidak dapat Allah satu rakaat lagi pun kita tidak dinamakan mendahului imam. Tapi kita Allahu Akbar, kalau kita nak duduk saja imam sampai dia Allahu Akbar kita terus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma ja'alna hadha al-amra wa taqabbal. Allahumma zidna 'ala